Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama ba? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam ini, malam 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bersamaan 24 November 2021 Masih, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk bersama-sama dalam kuliah maya pada malam ini. Dan bersama-samalah kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT akan mengurniakan kita kesihatan, keafiatan, meletakkan kita di bawah pemeliharaannya, naungan rahmatnya, dikurniakan keampunan darinya, keampunan daripadanya, serta kita diberikan kesempatan dan peluang untuk memperbanyakkan amal soleh, ya, termasuklah mengikuti majlis ilmu yang merupakan satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT, Rabtun min Riyadil Jinan, serta kita sekalian bersama suami isteri, anak-anak kita dilindungi daripada segala mara bahaya, segala bala bencana, musibah, wabak penyakit, termasuk terutamanya pada waktu sekarang ini wabak COVID-19. Jadi mudah-mudahan Allah SWT akan memperkenankan permohonan kita dan doa kita, dan kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, maka kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan mempermudahkan urusan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita akan teruskan pengajian kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum Tuan Guru Al-Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi rahimahullahu ta'ala. Sampai kepada hadis yang ke-26, pada muka 62 dalam kitab ini, hadis yang ke-26, tajuknya munculnya galian-galian bumi.
an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di hadis ini sahabat Nabi yang merawikan hadis ini ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang kita sedia maklumi merupakan seorang sahabat Nabi yang alim dan faqih dalam ilmu agama. Walaupun beliau merupakan ananda kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini lebih menyerlah dalam bidang keilmuan berbanding ayahandanya yang menonjol dalam bidang siasah dan kepimpinan sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua, yang pertama sekali memakai gelaran Amirul Mukminin. Sebab itulah tatkala Sayyidina Umar bin Khattab sedang dalam berada dalam keadaan hampir wafat selepas ditikam oleh Abu Lu'lu', beliau telah pun mengarahkan ahli-ahli syura untuk bermesyuarat memilih penggantinya nanti sebagai khalifah. Dan apabila lima syura ini yang diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ini bermesyuarat, maka mereka mendapat satu ketetapan untuk mencalonkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini sebagai khalifah yang akan menggantikan tempat ayahandanya. Kerana dalam masyarakat Quraisy pada zaman jahiliah dulu, kepimpinan ialah sesuatu yang diwarisi dari secara turun-temurun, daripada ayah kepada anak-anak, kepada cucu pada cicit. Cuma di dalam sistem khalifah Khulafa Ar-Rasyidin tidak berlaku perkara itu, kerana daripada Nabi SAW diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudiannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ahli syura dari kalangan sahabat Nabi ini telah sepakat ingin mencalonkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sebagai pengganti ayahandanya memegang jawatan khalifah. Maka apabila Sayyidina Umar dimaklumkan tentang keputusan ini, maka Sayyidina Umar bin Khattab menolak dengan sekeras-kerasnya. Antara jawapan Sayyidina Umar ketika itu ialah, cukuplah Umar seorang yang menerima jawatan ini, cukuplah Umar seorang yang ditanya pada masyarakat tentang urusan-urusan manusia. Maknanya Sayyidina Umar tidak mahu anandanya memegang jawatan khalifah ini. Biarlah dia seorang saja yang bersoal jawab dengan Allah SWT tentang urusan negara, urusan rakyat. Jangan dilibatkan sekali anak-anaknya yang bernama Abdullah ini. Kerana Sayyidina Umar sendiri sudah tahu kelebihan Abdullah ini, lebih pada bidang keilmuan, bukan pada bidang siasah dan pemerintahan. Maka ahli syura kembali berkumpul untuk bermesyuarat. Mereka mencalonkan dua nama, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tinggal dua nama ni. Jadi itulah ceritanya tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini. Kata beliau, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qit'atin min dhahab. Nabi SAW didatangi. Yang utiya ni daripada perkataan ata ya'ti, utiya, maksudnya bila ata ini datang. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala ada menggunakan perkataan ata ini dalam pada awal surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh.
ata amrullah fala tasta'jilu. Ya, ata ni tiba ataupun datang, maka utiya ialah fa'il mabni lil majhul. Fi'il mabni lil majhul, maksudnya dia kata perbuatan yang bersifat negatif. Maksud negatif di sini ialah dibuat, bukan membuat, dibuat. Macam tu kan. Itu dia panggil mabni lil majhul, terbina atas siapa yang membuat itu tak diketahui. Kalau ada fi'il mabni lil ma'lum, fi'il yang terbina di atas seorang yang diketahui pembuatnya. Jadi bila utiya telah didatangi, Nabi SAW ini jadi naib fa'il, jadi naib fa'il. Sebab dia bagi depan Nabi, telah datangi Nabi SAW. Siapa yang datang kepada Nabi? Yang mendatangkan kepada Nabi. Siapa yang datang kepada Nabi? Tak disebut di sini. Tapi Nabi didatangi, Nabi SAW didatangi biqita'atin, dengan cebisan-cebisan, dengan kepingan-kepingan. Qita'atin sekeping. Qita'atin ni, qita'ah ni sekeping, secebis, sebentuk, bolehlah dikata qita'ah, yang satu benda yang terpotong-potong. Jadi sepotong boleh, sebentuk boleh, sekeping, sehelai boleh. Qita'ah dalam ilmu Tauranum Al-Quran, qita'ah di sini bermaksud satu dalam lagu Taranum itu, dia punya apa kata orang tu, lagu dia, lagu pertama dalam retak yang pertama itu tak dibaca habis, di potong di tengah-tengah, maka jadilah dia qita'ah. Itu maksud dia, jadi terpotong di situ. Jadi biqita'atin, sekeping, ataupun sepotong, ataupun sebentuk, ataupun sehelai. Kalau kata selai, biqita'atin min dhahab, sekeping daripada, sebentuk, sepotong daripada emas. Jadi emas itu dia dalam bentuk yang terpotong, mungkin bokah ke ataupun sebagainya. Jadi ada sepotong emas didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat awwala sadaqatin ja'at bihi Banu Sulaimin min ma'dinin, ma'dinin lahum. Apa dia tuan-tuan? Wa kanat ni balik kepada qita'atin min adh-dhahab, sepotong emas itu. Awwala sadaqatin, adalah sepotong emas itu adalah ianya awwala sadaqatin, seawal-awal sedekah. Seawal-awal sedekah. Sedekah di sini diterjemahkan oleh almarhum Tuan Guru sebagai zakat, zakat emas. Ja'at bihi Banu Sulaim, yang pertama sekali dikutip min ma'dinin, daripada galian, dari tempat lombong galian mereka. Itu dia ceritanya. Rupanya di kawasan Bani Sulaim ini ada lombong emas. Jadi bila emas itu dikorek, di lombong dikeluarkan, maka mereka mengambil sepotong daripada emas yang di lombong ini untuk diserahkan kepada Nabi SAW sebagai zakat. Maknanya waktu ini, waktu peristiwa ini berlaku, kewajipan zakat itu sudah ada. Maka Banu Sulaim yang telah memeluk agama Islam ini memahami kewajipan mengeluarkan zakat, zakat ini. Maka daripada emas yang digali itu, yang di lombong itu,
sebahagian kecilnya, sepotong emas, sebahagian kecil itu sepotong emas yang dikeluarkan lumbung itu diberikan kepada Nabi SAW sebagai ketua negara pada waktu itu. Jadi macam sekarang ni kalau kita tengok syarikat-syarikat korporat, badan-badan perniagaan membayar zakat, zakat perniagaan dan sebagainya, mereka menyerahkan bayaran zakat itu kepada wakil pemerintah. Kalau dapat serah pada Tuanku Sultan, mereka serah pada Tuanku Sultan. Kalau mereka tak dapat serah kepada Tuanku Sultan, mereka serah kepada wakil baginda, ataupun mereka yang pemimpin tertinggi yang diamanahkan menguruskan kutipan zakat di negeri tersebut. Jadi amalan ini bermula ataupun berasal daripada apa yang dilakukan oleh Banu Sulaim, oleh pemimpin Banu Sulaim ini. Mereka melombong emas, sebahagian kecil emas yang dilombong itu diberikan kepada Nabi SAW sebagai bayaran zakat galian namanya. Tapi di sini tak disebutlah berapa kadar dia. Jadi nak tahu kadar itu, kita kena mengaji fiqh zakat, fiqhuz zakat, fiqh zakatnya. Kita kena mengajilah fiqh zakat. InsyaAllah kalau diizinkan Allah SWT, satu masa kita akan belajar fiqh zakat ini, dan daripada kitab fiqh manhaji, insyaAllah. Jadi itu keadaan yang berlaku, di mana Nabi SAW diberikan sepotong emas yang merupakan bayaran zakat daripada Bani Sulaim, yang memiliki kawasan lombong emas, kepunyaan mereka lah, di tempat mereka. Faqalu, maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum ni berkata, faqala sahabah radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi min ma'dinin lana. Jadi kata para sahabat kepada Nabi SAW, ini adalah bayaran zakat daripada galian yang kita lombong, yang dilombong dalam negara kita. Itu cerita dia. Para sahabat yang memberitahu kepada Nabi SAW, sepotong emas ini adalah zakat, bayaran zakat daripada emas yang dilombong dalam negeri kita. Kawasan Banu Sulaim ketika itu sudah masuk dalam negara Islam Madinah, kerana mereka telah memeluk agama Islam dan memahami dan menerima perintah mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa mereka, seperti mana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, sadaqallahu azim. Allah SWT berfirman, mafhumnya, ambillah daripada harta mereka, harta mereka yang ada pada mereka apa saja, termasuklah galian yang dilombong, yang dikeluarkan dari lombong-lombong yang ada, sedekah. Sedekah di sini ialah zakat. Zakat adalah sedekah wajib. Zakat adalah sedekah wajib, berbeza dengan wakaf. Wakaf ialah sedekah sunat. Disunatkan kita berwakaf sekiranya berkemampuan. Berwakaf ni contohnya kita menyumbangkan harta untuk kegunaan umat Islam. Contoh, kita mewakafkan kenderaan van untuk dijadikan van jenazah, kepunyaan apa ni yang diuruskan oleh pihak masjid contoh. Jadi van itu sudah jadi wakaf, bukan milik persendirian, bukan milik syarikat ataupun bukan milik perniagaan, tapi dia menjadi milik masyarakat awam, boleh diguna oleh sesiapa saja.
untuk tujuan pengurusan jenazah atau maksudnya wakaf tadi, ya, konsep wakaf tersebut. Itu adalah sedekah sunat, tapi zakat adalah sedekah wajib. Itu dia. Itu yang diberitahu oleh para sahabat pada Nabi SAW yang melihat sepotong emas ini. Mereka berkata pada Nabi SAW, hadza min ma'dinin lana. Ya, sepotong emas ini adalah hasil galian, hasil gelombang galian dalam negeri kita. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, takunu ma'adinu, ya, kamu akan dapati, nanti kamu akan dapati banyak galian-galian. Takunu ma'adinu, akan adanya galian-galian macam-macam. Yang Nabi nampak itu sedikit saja. Satu masa nanti kata Nabi, galian ni akan, emas ni akan banyak merata-rata di mana, sampai ada yang membuat pintu emas, tingkap emas, dan yang terkini kita dengar jamban tandas pun diperbuat daripada emas. Ni orang yang terlalu kaya dah, tak tahu nak buat apa dengan emas yang orang tu berjongkong-jongkong banyak ni. Maka akhirnya emas yang berjongkong-jongkong ni dijadikan, dibentuk jadi tandas, mangkuk tandas untuk orang buang air besar, buang air kecil. Sepatutnya emas yang ada itu digunakan untuk disalurkan bantuan kepada umat Islam yang memerlukan. Tapi itu tak berlaku di kalangan mereka. Kereta pun dicat dengan emas. Kereta dicat dengan emas. Emas itu dijadikan sebagai bahan cat kereta. Betapa kayanya mereka itu. Sedangkan kalau kita baca hadis-hadis sebelum ni, ya, mereka itu berasal dari kalangan orang yang asalnya menternak dan mengembala kambing. Mereka itu keadaannya dhaif. Kasut pun tak ada, selipar pun tak ada, pakaiannya compang-camping. Tapi sampai satu masa pada akhir zaman, mereka ini akan menjadi manusia yang kaya raya. Dan ini terbukti hari ini. Mereka menjadi manusia yang kaya raya, membina bangunan tinggi-tinggi, yatatawaluna fil bunyan. Mereka membina bangunan yang besar-besar. Orang ni buat tinggi, dia nak buat lagi tinggi daripada orang sebelah. Ini yang berlaku. Sedangkan ianya adalah satu pembaziran sebenarnya. Membina bangunan tinggi-tinggi tapi tak ada guna buat, hanya untuk bermegah-megah, kan? Buruj al-Arab, menara tinggi Arab. Bina untuk apa? Untuk bermegah-megah, nak tunjuk kata kita pun mampu. Kalau orang bukan Islam, boleh buat Eiffel Tower, boleh buat menara pencakar langit, skyscraper, di New York, contohnya. Takkan orang Arab, kita orang Arab tak lewat. Maka dibina bangunan yang tinggi-tinggi. Itu yang Nabi sebut, dia tatawaluna fil bunyan. Dan mereka menjadi manusia yang kaya-kaya, yang sampai duitnya terlalu banyak, tak tahu nak buat apa. Itu yang jadi kereta cat dengan emas, dibuat mangkuk tandas daripada emas. Masya Allah, ini kalau kita fikir, ya, betul-betul pun mengucap panjang kita. Istighfar banyak-banyak, astagfirullahalazim. Apa nak jadi mereka ni, ya? Tapi Nabi sudah sebut, takunu ma'adinu, akan sampai masa nanti galian ni sangat banyak di mana-mana. Ada lombong-lombong galian petroleum, gas, emas, perak dan sebagainya. Dan kita percaya orang-orang di Timur Tengah ni, ya, minyak mereka, petroleum mereka, gas mereka tidak akan kering. Dia tidak akan kering. Katanya ramalan tahun 2020 kering, tak kering pun masih ada lagi. Ya,
ramalan saja. Sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Allah Ta'ala tidak zalim kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Mungkin ada di kalangan mereka yang betul-betul beriman dan beramal soleh, yang banyak bermunajat kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, maka Allah Ta'ala lewatkan, Allah Ta'ala tambah lagi tempoh, tambah lagi supaya mereka boleh terus melombong minyak dan menjualnya ke seluruh dunia dan menjadikan mereka kaya raya. Sedangkan mereka dah kaya raya dah, mereka dah kaya sangat-sangat dah. Wa yakunu fiha syiraru khalqillah, dan yang akan menguruskan, wa yakunu fiha, dan akan menguruskan pada ma'adinun ini, galian-galian yang banyak yang taklah jadikan ada dalam dunia umat Islam pada hari ini. Tapi yang mengurus tu bukan orang Islam, yang mengurus tu adalah orang-orang yang bukan Islam dan orang yang tidak beragama menyembah Allah SWT. Yang menguruskan tu orang bukan Islam. Malah kita lihat pun, apabila minyak mula jumpa itu, yang mengeluarkan, syarikat yang mengeluarkan minyak itu adalah syarikat bukan Islam. Shell ke, Esso ke, Mobil ke, Caltech ke, semua kan syarikat bukan syarikat minyak yang bukan, yang dimiliki oleh orang bukan Islam. Jadi mana syarikat yang dimiliki orang Islam? Kalau Malaysia ni Petronas, itu yang ada pun waktu itu kan? Jadi yang menguruskan minyak, yang merupakan nikmat terbesar dikurniakan pada Islam ni, orang bukan Islam yang urus semua. Dan mereka yang mengawal pasaran dan mengawal harga pasaran dan mengawal bekalan pasaran. Sebab itu disebut wa yakunu fiha syiraru khalqillah, yang menguruskan galian-galian ni adalah sejahat-jahat makhluk Allah SWT. Ini orang yang jahat. Orang yang jahat tu maksud orang yang menguruskan galian-galian ini, agendanya ialah untuk merosakkan umat Islam, bukan untuk memperelokkan lagi keadaan umat Islam kan? Itu dia ceritanya. Jadi itulah yang Nabi sebut yang merupakan satu tanda daripada tanda-tanda zahir dekatnya hari kiamat ya. Itu dia tuan-tuan. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah ini, diterjemahkan oleh almarhum pengarang kitab ini, keterangan tepat sekali apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW sejak 15 abad yang lalu. Hari ini dunia Islam sangat kaya dengan galian bumi seperti emas, perak, timah, petroleum dan lain-lain. Ya memang betul. Dunia Islam ni kaya dengan sumber-sumber galian bumi ya. Itulah kalau kita lihat negara yang membentuk OPEC itu sendiri pun kebanyakannya negara Islam. Negara umat Islam yang bukan negara umat Islam seperti Venezuela contoh, yang sepenuhnya negara Venezuela ni 99% penduduknya bukan beragama Islam. Kalau kita kata Nigeria ada peratusan umat Islam yang agak besar. Nigeria pun salah satu daripada negara OPEC Indonesia pun suka juga. Dan negara-negara Arab memang mereka ni 100% Islam Muslim melalui hasil yang dikeluarkan dari negara umat Islam, tapi yang mengeluarkan itu adalah orang-orang bukan Islam. Maka mereka mengambil kesempatan ni yang kata jahat tadi, syirar, mengambil kesempatan daripada keadaan itu untuk mengawal bekalan minyak, mengawal harga minyak, mengawal komoditi itu sendiri ya. Jadi kita umat Islam tak ada puasa ya. Negara-negara Islam tak ada puasa, mereka terpaksa akur dan menerima keadaan yang ada ya. Itulah Nabi sebut ya, wa yakunu fiha syiraru khalqillah, yang menguruskan kekayaan Allah Ta'ala, galian petroleum atas bumi ini hanya adalah orang-orang bukan Islam. Itu dia. Wallahu a'lam. Ini adalah suatu realiti yang sangat jelas di mata kita dan merupakan
salah satu di antara petanda hampir di hari kiamat. Jadi itulah disebut oleh almarhum pengarang kitab ni, antara akhir semakin hampirnya hari kiamat ni adalah pengurusan, apabila pengurusannya itu dikawal sepenuhnya oleh orang yang jahat-jahat. Itu dia di kalangan orang Islam khususnya. Wallahu a'lam. Jadi itulah dia sedikit penerangan perkongsian ilmu tentang hadis yang ke-26 dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman ini. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang kita akan sambung pada hadis yang ke-27. Itu tajuk dia, Tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur. InsyaAllah pada kuliah kita yang akan datang. Jadi itulah dia sikit sebanyak kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan bisa kongsikan pada malam ni bermanfaat untuk kita bersama. Boleh kita yang pada oleh baca, kita hormati berkata Rasulullah yang kita bersama seperti yang kita akan bagi dunia sampai akhirat dan dijauhkan daripada urusan yang bahaya ini. Dan sekiranya ada apa-apa yang disampaikan kepada kita kasar bahasa dan ucapan sungguh-sungguh dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zat apa azbli walakum, dan kita tangguhkan pula kita malam ini dengan tasbih Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammadin Allahumma arham jami'an hadza wa tafadhal bari tafadhal ma'suma. Allahumma injil kafina wa da'ina wa na'udzubika min syurrihim. Allahumma badid syamlahu wa farik jam'uhum wa shaddid kalimat azazil anta muslimin kilabi ya qahhar ya jabbar intaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma yunzil kitab wa yusfa wa zaman hazab hizib wa sallallahu bi fadli min sirril hamar rahmin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya akramul akramin. Allahumma irfa'na al-bala wal zafir al-quruna wal ghala wal man wal fitan ma zara minha wa batana bilana hadha khususan salibul amal fadlika wa jadika karamika wa qarab nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilma fahmika wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana taqabbal minna du'ana musliman min liqa'ana wa 'amalana fi hadhihi ليلة المباركة من شر ربيع آخر مبارك السلام عليكم تعالى من أنت تمرهم دعوانا فيها اسمك الله تتنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم من المتقبلين وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.